Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan kuliah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Bilal Jawatan kuasa surau seterusnya, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat bersama-sama berhimpun setelah solat fardu maghrib. Duduk seketika menyambung ibadah, menyambung iktikaf kita dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan perhimpunan malam ini diberkati dan dirahmati Allah. Menyambung perbincangan di dalam ringkasan Riyadhus Shalihin, muka surat 353. Selepas kita bincang yang lepas tentang anak yatim dan kelebihan menyantuni janda, dan malam ini bercerita tentang larangan berkhalwat dengan wanita ajnabiyah, yang ini selain isteri dan bukan mahram, dan memandang mereka. Larangan memandang lelaki yang tampan tanpa keperluan syar'i, dan larangan bagi isteri menceritakan kecantikan wanita lain kepada suaminya. 3 tajuk kecil diberikan oleh pengarang. Jika kita sempat menghabis kesemuanya, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Maksudnya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka di sebalik tabir. Berikutnya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan ke atas pemiliknya. Dan sebuah lagi ayat disebutkan pengarang, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati. Kita lihat seketika beberapa hadis sahih yang disebutkan pengarang. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'a dhi mahram. Bahawa Nabi bersabda, janganlah sekali-kali seseorang daripada kalangan kamu berkhalwat dengan seorang wanita ajnabiyah melainkan disertai oleh mahram. Dan satu lagi hadis kita lihat riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Utbah bin Amir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamu? Qala al-hamul maut. Bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kamu daripada bersama wanita ajnabiyah. Seorang lelaki daripada kalangan Ansar bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat tuan dengan kerabat suami? Baginda bersabda, kerabat suami adalah suatu kecelakaan, iaitu apabila mereka dibiarkan berkhalwat dengan wanita ajnabiyah. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, larangan berkhalwat. Khalwat ini bahasa Arab yang dimelayukan, bersunyi-sunyian, ataupun ayat yang biasa kita guna pakai berdua-duaan. Tetapi dalam tasawuf, khalwat ini bermaksud kira perbuatan yang baik, sama macam beruzlah, yang diartikan bersendirian, duduk seorang-seorang, bertapa. Itu cakap Jawa lah. Bertapa. Tak nak ikut ayah ke, malah nak bertapa kat rumah. Macam tu. Duduk seorang-seorang. Nanti sujak. Ingatkan berwirid ke berzikir, tapi main game. Macam tu. Contoh. Okay. Jadi duduk seorang-seorang, berkhalwat, beruzlah, okay, bersendirian. Tapi dalam perbincangan kita, berkhalwat ini disebutkan jelas dengan wanita ajnabiyah, iaitu selain isteri dan bukan mahram. Ajnabiyah bahasa Arab yang kadang-kadang dimelayukan, maksudnya wanita asing. Wanita asing siapa? Disebutkan jelas selain isteri dan bukan mahram. Bukan mahram ini bukan yang diharamkan kahwin. Jangan tersilap sebut, seperti banyak reporter di dalam akhbar, internet dan sebagainya, disebut bukan muhrim. Bukan muhrim. Muhrim lain, mahram lain. Satu lagi muharam, lagi lain. Kalau muharam tak tahu, parah. Jadi apa beza muhrim dan mahram? Muhrim orang yang berihram, yang memakai pakaian ihram di Mekah tu. Kalau lelaki macam tuala putih, macam jelah, tapi bukan tuala, kain ihram. Maka orang yang memakai pakaian ihram itu dalam bahasa Arab disebut muhrim. Adapun mahram orang yang diharamkan kahwin. Bukan mahram, bukan diharamkan kahwin. Jadi kita orang lelaki ditegah duduk bersendirian, berkhalwat tadi, dengan siapa? Dengan wanita yang boleh kahwin. Bukan diharamkan kahwin, maknanya boleh kahwin. Yang diharamkan kahwin tak apa, kita duduk dengan mak kita tak apa, kakak kita, adik perempuan tak apa, sepupu perempuan tak apa ke? Tak boleh. Sebab sepupu perempuan boleh kahwin. Itu termasuk dalam erti kata bukan mahram, bukan diharamkan kahwin. Jadi ditegah kita duduk berdua-duaan antara lelaki dan perempuan itu yang boleh kahwin. Makna kalau ada orang dapat tahu dan dia melaporkan ke pihak berkuasa agama, kita panggil penguatkuasa lah yang tangkap khalwat tu, maka boleh ditangkap pasangan itu berkhalwat.
Walaupun mungkin bila ditangkap dia kata kami duduk bilik asing-asing. Ini bukan masalah bilik asing-asing tapi masalah satu rumah. Satu rumah. Jadi satu rumah itu macam-macam boleh berlaku. Lagi pelik duduk sebilik pun dia kata tak buat apa-apa. Lagi pelik tunggul kayu ke apa pelik kalau tak buat apa-apa. Jadi banyak tegahan-tegahan nas-nas dalam syarak yang mencegah, menegah perbuatan yang seperti itu. Bahkan antara ayat kedua disebutkan sifat orang yang beriman agar menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Menundukkan pandangan daripada apa? Daripada tadilah memandang orang-orang yang boleh kahwin tanpa sebarang sebab. Tunduk. Sebab kadang-kadang ada hobi kegemaran seseorang itu yang pelik-pelik. Hobi apa bro? Tengok perempuan. Contoh tak ada kerja. Boleh tak? Seronoklah hobi tu. Tapi tak boleh. Lebih-lebih lagi melihat perempuan dengan bernafsu haram. Tapi kalau melihat bersebab tak apalah, jual beli, menjadi saksi di mahkamah ataupun yang bersesuaian dengannya, tak apa. Tapi tak ada sebab apa-apa, maka ditegah melihat itu. Dan inilah yang diingatkan Allah agar yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan dan juga menjaga memelihara kemaluan. Maka kalau orang lelaki diingatkan seperti itu, khususnya orang perempuan pun samalah juga jangkanya, iaitu agar mereka ni tidaklah berhias, bertabarruj dengan melampau-lampau. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Contoh, Allah mengingatkan orang perempuan agar mereka ni tidak berhias dengan hiasan yang melampau-lampau seperti perhiasan wanita jahiliyah terdahulu. Melampau ni bagaimana? Kalau bersolek muka itu terlalu melampau, pipi sebelah kanan biru, sebelah kiri hijau. Contoh, gincu hitam, dahi 3 lain putih, Haji Jamlus, ayah anda. Contoh. Jadi orang lelaki tengok terpesona tak? Itu tak cerita minyak wangi. Sekali sembuh suku botol, setengah botol habis. Okay. Jadi ini yang masalah. Orang lelaki berusaha dah menundukkan pandangan, nak jaga kemaluan, tetapi pihak sebelah sana perempuan pula yang tak menjaga persoalan itu. Jadi di sini pun agak tidak bersesuaian. Justru jemaah yang dirahmati Allah, maka Islam memberikan beberapa panduan ataupun peraturan yang sepatutnya kita ikut. Kalau orang perempuan itu jangkanya tadi tidak berhias melampau-lampau. Kalau berwangi-wangian itu dibenarkan, ada pandangan dibenarkan, membenarkan. Setidak-tidaknya sekadar hilang bau badan saja. Okay? Sebab ada orang bau badannya kuat. Bau badan tu bau apa? Biasa kita sebut bau keti tu. Tahu keti? Macam tak faham. Ketiak lah. Tu yang pakai odoronol. Contoh. Jadi pakai sekadar hilang bau, bukan pakai melampau-lampau. Itu tadi yang saya kata melampau tu setengah botol, sebotol habis. Itu melampau, bukan nak hilang bau keti. Jadi dia pakai melampau itu dalam erti kata nak menarik orang terpesona, terpegun dengan dia, bau dia ke ataupun kecantikan dia. Itu masalah yang tadi. Maka perbuatan yang melampau itulah yang dihukumkan haram. Sebab Allah sebut dalam ayat lain, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Perbuatan-perbuatan tadi yang melampau, khususnya orang perempuan dari sudut perhiasan, kecantikan dan sebagainya, menarik minat orang lelaki untuk melakukan zina. Wal-iyazbillah min zalik. Maka sepatutnya kita menjauhi perbuatan itu. Kadang-kadang bagus dah orang lelaki nak cuba jauh, tapi orang perempuan yang menarik ke arah itu. Di situlah masalahnya. Kenapa berlaku seperti itu? Satu je masalahnya ialah kerana faktor kejahilan. Tidak pandai dalam menjaga diri ataupun hukum hakam berkenaan dengan persoalan tadilah, kecantikan dan sebagainya. Maka ayat-ayat tadi jelas mengingatkan kita, terutama orang lelaki yang merangkap sebagai suami, merangkap sebagai ayah.
Dalam ayat lain Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai lelaki, wahai suami beriman. Siapa lelaki suami beriman, kita semualah insya-Allah. Maka ingatan Allah, qu anfusakum, jaga diri kamu, kita lah, khususnya lelaki, dan ahli keluarga. Ahli keluarga siapa? Tidak lain ialah anak isteri kita, daripada api neraka. Apa yang faktor membawa kepada tadi? Antara lain perbincangan kita, iaitu menjaga aurat dan kecantikan. Baik, aurat ini apa? Aurat dari sudut bahasa ialah aib, keaiban, aib. Aib ni senang cakap benda yang tak elok ditonjolkan atau ditengok, aib. Dari sudut bahasa aurat. Adapun dari sudut istilah, anggota yang wajib ditutup dari pandangan orang yang tak boleh melihatnya. Secara umumnya begitu. Anggota yang wajib ditutup dari pandangan mata orang yang tak boleh melihat aurat itu. Ramai tak yang tak boleh melihat? Ramai tak ramai, memang ramai. Terutama orang perempuan. Jadi wajib tutup, bukan wajib dedah, wajib ditutup. Maka itulah anggota-anggota yang wajib ditutup agar orang-orang yang jangkanya boleh kahwin dengan dia itu tak dapat melihatnya. Hatta kalau nak kahwin pun dibenarkan melihat muka dan tapak tangan saja. Okay, muka dan tapak tangan saja. Yang lain-lain tak boleh dilihat. Okay, dari sudut nak meminang, nak merisik contohnya, tak tengok langsung pun tak boleh juga. Nak minang siapa? Alah, adalah anak tu. Anak yang mana? Adalah, ada, main ada. Atau anak pertama ke anak kedua, boleh. Memang dia sebut anak ke berapa, tapi tak tengok lagi. Okay, tak boleh juga. Nabi pun memberi izin melihat tadi, tapi muka dan tapak tangan. Melihat adakah itu orangnya dari sudut rupa parasnya, tak kisahlah apa pun warna kulitnya, dan tapak tangannya. Tapak tangan tu kenapa? Apa hikmah tapak tangan? Kasar ke halus? Apa maksudnya? Saya ingat orang tua-tua, orang lama-lama di sini faham. Kalau halus saja, macam mana Haji Jamlus? Orang kata kurang buat kerja. Buat kerja juga, mungkin main telefon. Kerja-kerja sekarang buat juga kerja. Maksudnya kerja-kerja rumah, kerja-kerja berat rumah. Seperti macam-macam lah. Menyapu ke, menggosok ke, membasuh ke. Jangka bila dibuat agak sedikit kasar, walaupun orang perempuan. Tadi contoh. Jadi orang lelaki pun kalau tak buat pun benda-benda itu pun dia akan jadi lembut juga. Sulat lagi lembut tapak tangan dia daripada perempuan. Ada juga. Okay. Jadi itu antara simbolik nak menunjukkan wanita itu adakah dia orang yang jenis buat kerja rumah ataupun sebaliknya. Jadi muka, wajah sebagai pengenalan, kenal. Ini wajahnya, orangnya. Okay. Selain daripada kita melihat kecantikan itu. Maka aurat perempuan semua orang tahu, saya ingat wajib ditutup semua auratnya, sama di dalam atau di luar solat. Melainkan boleh lihat wajah dan dua tapak tangan. Tapak tangan lah, bila sebut tapak tangan, zahir batin, belakang dan depan tapak tangan. Walaupun hakikat bila sebut tapak tangan, tapak lah, tapi dia zahir dan batin, depan belakang tapak tangan. Adapun aurat lelaki ialah yang wajib ditutup, yang paling jelas antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Walaupun ada kaul-kaul yang tertentu yang menunjukkan peha lelaki juga bukan aurat. Adalah kaul pandangan. Terutama dalam mazhab, seingat saya mazhab Maliki. Peha lelaki bukan aurat. Ini orang petikai World Cup tu, Morocco. Morocco, kan? Tahu Morocco? Macam tak tengok World Cup ya. Dipersoal lah, kenapa buat World Cup? Dia tanya pula aku, mana aku tahu. Kenapa buat Piala Dunia? Dan dipersoalkan negara Islam Morocco, kan lelaki pakai seluar pendek. Nampak tak peha tu? Dah pakai seluar pendek, jarang tak nampak, memang nampak. Tapi Morocco memang bermazhab Maliki. Maka tadi ada pandangan dalam mazhab Maliki, peha bukan aurat. Macam kita Syafi'i antara pusat dan lutut, mana peha itu aurat. Bahkan ada satu pandangan, saya ingat dalam pandangan Imam Ahmad, satu pandangan mengatakan peha lelaki bukan aurat, dan pandangan Zahiriyah juga menyebutkan peha lelaki bukan aurat. Jadi ada pandangan kecil yang menyatakan seperti itu.
Maka tak payah kita nak pertikaikan tentang pasukan bola tadi yang menutup aurat, yang pakai seluar pendek tadi, nampak pehanya itu. Okay? Sebab ada pandangan mazhab Maliki yang menyatakan seperti itu. Tapi dalam yang pasti dalam mazhab kita Syafi'i, antara pusat dan lutut. Maka aurat itu ditutup daripada pandangan mata orang awam ataupun orang yang kalau perempuan boleh kita bernikah dengannya. Hatta aurat adik-beradik pun antara pusat dan lutut juga kalau nak kira-kira. Okay. Jadi itu disebutkan dalam persoalan aurat. Baik, kemudian disebutkan tentang larangan berkhalwat, bersunyi-sunyian, berdua-duaan, okay, antara lelaki dan perempuan yang boleh kahwin. Okay. Jadi apakah hukum bersunyi-sunyian? Jawabnya jelas tadi, hukumnya adalah haram. Sebab itu dalam hadis yang kedua yang disebutkan, bahkan hadis pertama pun sama tadi. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kalangan kamu berkhalwat, ini bersunyi-sunyian dengan seorang wanita ajnabi. Ajnabi ini wanita asing, wanita yang kita boleh kahwin, melainkan disertai oleh mahram, ada bersamanya orang yang diharamkan kahwin. Maka kita lelaki dengan sepupu kita perempuan, dua orang, seorang lelaki seorang perempuan, boleh kahwin. Boleh tak berdua-duaan dalam rumah? Tak boleh, melainkan ada bersamanya orang yang diharamkan kahwin. Siapa tadi? Mak kita, kakak kita, adik perempuan kita. Syaratnya dah balik lah, bukan budak kecil. Tu ramai keluar dating buat budak kecil. Sebab dia kata ada orang ketiga. Apa ketiga? Budak tu tak tahu apa. Okay. Jadi kadang-kadang ada juga soalan, boleh tak boyfriend girlfriend naik motor? Dua orang lah naik satu motor. Jawabnya boleh, tapi syarat bapak motor tengah. Boleh. Ada tak orang buat gitu? Bapak motor tengah, girlfriend dia belakang. Jarang pula, tak pernah pula saya nampak begitu. Kadang-kadang benda itu, hal itu dia tahu saja nak bertanya untuk kepastian. Jadi tak boleh berdua-duaan, berkhalwat tadi. Termasuk hadis yang kedua tadi, ingatan Nabi bermaksud, ya Rasulullah, bila ditanya apa pendapat tuan dengan kerabat suami. Jadi kerabat suami bagi isteri lah. Kita panggil apa? Namanya ipar duai. Ipar duai. Jadi bagaimana isteri tadi dengan adik-beradik suami, kerabat suami? Apa jawab Nabi? Kerabat suami ialah suatu kecelakaan. Qalal alhamul maut. Okay, kecelakaan. Kalau nak kira maut tu mati lah, boleh membawa kepada kematian. Tapi maksudnya tadi kecelakaan. Dalam contoh dalam istilah bahasa Arab pasar, bahasa Arab zahmah ni sesak lah. Kalau jalan raya tu jam, sesak melampau, kasar sikit sesak gila. Dalam bahasa Arab berkata zahmah maut. Zahmah maut, kasar sikit sesak gila nak mati. Ibarat kata begitulah. Maksudnya maut itu sesuatu yang boleh membawa kepada kebinasaan ataupun kecelakaan. Maka ipaduai kerabat suami itu dikatakan Nabi suatu kecelakaan. Ya, ini kata pengarang apabila mereka dibiarkan berkhalwat atau bersunyi-sunyian dengan wanita asing ajnabiyah tadi. Apakah kecelakaan, kebinasaan, kehancuran yang boleh menimpa? Tadilah suatu benda yang disebutkan zina. Sedangkan Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Bukan kata jangan buat zina, menghampiri perbuatan zina. Antara perkara yang menghampirinya ialah bersunyi-sunyian, berkhalwat tadi. Okay, jadi persoalan itulah yang ditegah, yang dielakkan oleh Nabi. Sebab itu kita perlu memberikan penekanan di dalam perkara ini, terutama dalam hubungan kekeluargaan. Sebab sekarang ini dalam bab keluarga, orang anggap perkara itu seperti remeh, benda kecil. Alah tak apalah orang lain, abang ipar, tak apalah adik ipar, betul je. Alah tak apalah kakak ipar. Seolah-olah macam kakak ipar tu kakak kandung, seolah-olah abang ipar itu abang kandung. Sama tak? Tak sama. Yang sama abang itu, tapi kandung dengan ipar tak sama. Maka dalam satu kaedah fiqh, matlamat tidak menghalalkan cara. Tu kena pegang. Matlamat, apa matlamat? Sebab kita rasa dah macam keluarga. Memang ipar dua itu kira keluarga, tapi tidak menghalalkan cara boleh berkhalwat, berdua-duaan di dalam satu rumah. Tak boleh.
Jadi ini yang perlu diberikan penekanan. Sebab itu di dalam bab perkahwinan sebaiknya sebolehnya kalau telah berkahwin keluarlah daripada rumah, berdikarilah kalau dapat. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan berlaku mudarat yang besar, iaitu perzinaan yang mungkin boleh berlaku tanpa disengajakan. Maka dalam satu kaedah juga disebutkan hukum sadduz zara'i, menutup pintu-pintu mudarat. Kita nak tutup pintu mudarat itu antara lain mengelakkan berlaku tadi, keluar dalam melakukan satu, mungkin kita kata satu mudarat kecil. Sebab bila keluar itu mungkin mak ayah kita rasa sedih, mungkinlah. Ialah pasal berpisah dengan anak yang tersayang. Tapi nak berelak berlaku daripada mudarat yang lebih besar, tadilah berkhalwat atau berzina tadi. Itu yang antara tindakan yang boleh dilakukan dalam mengelakkan perbuatan itu, dan itulah hakikat yang disuruh oleh Allah, wala taqrabuz zina. Jadi isu kekeluargaan ini tak berapa ramai orang mengambil berat. Dalam istilah bahasa kita disebutkan hubungan persemendaan. Dalam bahasa kita lah, persemendaan. Persemendaan, pernah dengar? Okay. Cuma kurang popular. Silap saya ada orang tak pernah dengar. Persemendaan ini ialah keluarga. Keluarga apa? Sama ada sebelah suami ke, sebelah isteri ke, yang terdiri daripada ibu, ayah, atuk, nenek, ipar duai, adik-beradik tadi, termasuklah pembantu rumah. Itu antara yang disebut persemendaan. Keluarga, asalnya ialah keluarga. Maka daripada kriteria yang mereka tadi, yang saya sebutkan tadi, terkeluarlah dua hukum, dua keadaan. Pertama dari sudut aurat, dan yang kedua dari sudut pergaulan. Aurat, pergaulan. Inilah poin dalam tajuk yang disebutkan pengarang. Maka bayangkan kalau kita dah kahwin, kita tinggal serumah dengan ipar duai yang berlainan jantina. Persoalannya, bagaimanakah aurat isteri kita dengan ipar duai dia, iaitu adik-beradik kita lelaki yang semua lelaki. Berapa ramai adik-beradik lelaki suami? Tak ramai lah, 10 orang macam tu. Agak-agak tenang lah isteri tu dalam rumah. Terlebih-lebih lagi kalau suami keluar bekerja, isteri pula tak kerja, suri rumah. Kebetulan waktu itu ibu ayah pun keluar ke pasar, contoh. Bagaimana keadaan isteri itu? Bahaya tak agak-agak? Tadi contoh, bahaya. Jadi tadi sadduz zara'i, nak menutup pintu mudarat. Maka terbaik keluar rumah tadi. Itu yang terbaik. Jadi sebab macam-macam benda perkara boleh berlaku. Jadi ini antara dua situasi, dua hukum yang kita kata akan terkeluar daripada faktor persemendaan tadi, iaitu isu aurat. Bagaimana aurat isteri itu di dalam rumah ketika ada di situ ipar duai berlainan jantina? Jawabnya aurat dia sama macam orang awam yang lain waktu dia keluar rumah itu, iaitu senang kata dia tidak boleh free hair, tak boleh buka tudung, kena tutup aurat. Kenapa pula? Kan dalam rumah je, alah ipar duai. Masalah kita orang Melayu tadilah, sebab kita rasa ipar duai itu seolah-olah seperti adik-beradik kandung. Hakikatnya tidak. Sebab itu kita kurang memberi penekanan. Jadi wajib dia menutup aurat. Dan pergaulan agak terbatas, tidak boleh bebas. Tadi tidak boleh berkhalwat, bersunyi-sunyian bersama mereka. Sebab perempuan-perempuan itu yang bersunyian itu digelarkan ajnabi, orang asing. Okey, baik. Hadis yang ketiga disebutkan pengarang Imam Muslim. Sebab baik, tambahan, aurat kita ini siapa yang boleh tengok? Contoh kata aurat, ada tidak dua kategori. Pertama hamba wanita, tapi hamba wanita sekarang tak ada lah. Zaman dulu-dulu ada hamba wanita. Atau yang kedua suami tadi, isteri lah, isteri. Jadi bila berkahwin, bila berumah tangga, ada tak batasan aurat antara suami dan isteri? Ada tak batas auratnya suami isteri? Ada Haji Jamlus? Aurat batas? Jawabnya tak ada. Tak ada aurat. Maka masing-masing boleh melihat aurat masing-masing. Contoh, sebelum kahwin bagaimana? Sebelum kahwin tak boleh. Usah kata nak duduk bersama, tengok suka-suka pun tak boleh.
Okay? Tengok suka-suka pun tak boleh sebelum kahwin. Tapi bila dah kahwin semua boleh tengok. Ibarat kereta, side mirror boleh tengok, bumper, absorber, exhaust, horn boleh picit, contohlah. Tu kalau dah kahwin lah. Betul Haji Sujak. Kan contoh. Tapi sebelum semua tak boleh. Ustaz kata nak tengok, nak tekan apa semua tak boleh. Tapi bila kahwin tidak ada batas. Maka walaupun suami isteri itu duduk berdua-duaan satu rumah, tidak ada masalah bagi mereka. Suami kat ruang tamu baca surat khabar tak pakai apa-apa jamlus, boleh tak? Boleh. Isteri kat dapur goreng ikan pun tak pakai apa-apa, boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi bahaya kena percikan minyak lah. Itu je lah bahayanya. Nak cerita tidak ada batasan, boleh tengok antara satu sama lain. Itu kalau satu rumah sendiri. Tapi tadi kalau tinggal di rumah mertua atau mak ayah sendiri, tak boleh lah nak buat gitu. Jangan buat rumah sendiri pula, tak pakai apa-apa, parah. Ayah tengok je, kenapa Mat nampak gila sikit hari ni? Tak boleh. Sebab apa? Tadi aurat tadi wajib tutup bila startingnya, umurnya apabila dia akil balik. Akil balik itu start dia. Sebelum tak adalah orang kata wajib sangat sebab dia belum mukallaf. Sebab itu kita tak heran lah, tak pelik. Ada budak kecil lah, boleh sebut budak, dia hanya pakai baju je, tak pakai seluar, boleh tak? Berlari daripada ruang tamu ke dapur, tak apa. Yang pelik bapak budak tu berlari dari ruang tamu ke dapur. Itu pelik sikit. Jarang berlaku, melainkan di rumah sendiri. Tapi lah bila anak tengok tak sedap pula, dia jadi keadaan yang huru-hara sikit. Jadi itu antara persoalan aurat yang perlu dijaga tadi, okay? Terutama dari pandangan ajnabi, orang asing. Sebab kalau suami membiarkan isteri juga mendedahkan aurat di hadapan tadi, persemendaan tadi, ipar duai yang berlainan jantina, maka suami itu digelarkan sebagai apa? Sebagai dayyus, dalya wautha, dayyus allazi yukirrusu ala ahli baitih, orang yang membiarkan saja keluarganya melakukan dosa. Lelaki suami yang biar je isteri tadi seperti itu, bila di rumah ipar duai datang berlainan jantina, dia tidak mengarahkan isinya tadi tutup aurat. Ni banyak berlaku sekarang. Dia tak kisah, tak apa abang ai dengan orang lain, dia tak kisah. Maka suami lelaki itu digelarkan dayyus. Yang bahaya dayyus itu, kata Nabi, antara golongan yang tidak masuk syurga, tak bau syurga pun. Kalau tak masuk syurga, tak bau syurga, agak-agak ke mana? Atas pagar ke neraka? Dia dua, tak syurga neraka. Sebab itu bila berkahwin, antara tanggungjawab suami wajib memberikan pendidikan agama, pendidikan fardu ain kepada isterinya. Antara faktornya ataupun benda fardu ain yang diingatkan tadilah wajib menutup aurat pada seseorang yang wajib dia tutup auratnya. Antaranya ialah yang kita ambil remeh zaman kita sekarang, ipar duai tadi yang berlainan jantina. Okey. Baik. Bukan kata ipar duai berlainan jantina. Dalam tajuk yang disebutkan bawah itu, larangan bagi isteri menceritakan kecantikan wanita lain kepada suami pun tak boleh. Padahal perempuan juga. Perempuan lain tapi dia cerita. You nak tahu tak kawan I tu, memang cantik dia. Potongan badan dia sekian. Agak-agak apa pandangan suami waktu itu? Dia terus terbayang Haji Jamlus. Terbayang. 20, 30, 40 contoh. Nombor apa tu? Saya pun tak tahu, main sebut je. Jadi dia terbayang. Yang cerita siapa? Isteri dia pun kalau nak kira tak boleh. Padahal dia perempuan tadi bercerita, tak boleh. Larangan bagi isteri menceritakan kecantikan wanita lain. Sebab itu dalam aurat wanita sesama wanita pun jangkanya mereka jaga. Terlebih-lebih lagi wanita, satu lagi wanita itu bukan Islam dengan Islam pun disuruh jaga aurat wanita dengan bukan Islam itu seperti orang lelaki asing. Sebab apa? Sebab bimbang lelaki pula, wanita kafir tadi yang bukan Islam itu menceritakan aurat orang Islam tadi kepada lelaki lain, yang menyebabkan boleh timbulnya fitnah itu. Itu dari satu sudut yang perlu diberikan penekanan kepada kita, yang mana kita rasa benda itu kecil, remeh je. Tak apalah, sama-sama perempuan, tak boleh. Bukan kata tak apa, banyak mana kita nak sebut pantang larang dari sudut isu pergaulan dan juga aurat yang mesti dijaga, terutama wanita
Kerana wanita ini jemaah yang dirahmati Allah, ia terdedah kepada fitnah, ujian macam-macam. Jarang lelaki ada fitnah sangat. Lelaki itu kurang, tapi perempuan. Sebab perempuan itu diciptakan Allah memang hebat kejadiannya. Ciptaannya itu hebat. Tapi kalau lelaki tengok perempuan tak ada apa-apa, something wrong happen pula lelaki tu. Dia hebat wanita itu dari sudut khususnya bentuk tubuh badannya itu tadi. Okey. Baik. Kata pengarang lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalah al-'ainani zinahuma an-nazar wal uzunani zinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-kalam wal yadu zinahal batash wal rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Baik. Di sini Nabi nak bercerita tentang ujian-ujian, cabaran-cabaran beberapa anggota tubuh badan kita. Apa ujiannya, apa cabarannya. Bila kita baca, kita faham, oh rupanya ada beberapa ancaman ujian terhadap tubuh badan kita. Baik, maksud hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditetapkan bagi anak Adam. Anak Adam ni apa? Kitalah manusia. Okey. Bahagian dosanya ada daripada zina. Ia pasti akan mendapatinya tanpa diragui lagi. Okey, contoh pertama, al-ainani zinahuma an-nazar. Dua matanya itu zinanya ialah melihat. Sebab itu dalil tadi, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Berkatalah kepada orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Tunduk itu dari apa? Semua orang ke? Taklah, bukanlah kata semua orang. Terutama dari benda perkara yang diharamkan melihat. Kalau ayat itu untuk lelaki lil mu'minin, maka ditegah melihat suka-suka atau bernafsu kepada orang perempuan. Ditegah melihat. Tunduklah pandangan. Mana bila berselisih, jangkanya menunduk pandangan. Sebab itu kita tengok dalam saf solat pun, bila solat siapa depan? Lelaki ke perempuan? Jarang perempuan depan, lelaki depan. Kalau perempuan depan, rasanya tak semayang, lelaki kat belakang. Rasanya lah. Boleh je sejak agak tak boleh semayang. Orang perempuan semayang kat depan pun tak tenang. Lain macam rasa belakang, agaknya. Lepas tu susunannya Nabi ajar lelaki depan, perempuan belakang. Tengok bagaimana kisah apa? Kisah Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam kan. Bila berjalan dengan anak Nabi Ayub. Betul, Nabi Ayub. Ke Nabi Syuaib. Bila berjalan di satu masa, satu tempat, maka disuruh apa berlaku? Dia suruh anak yang perempuan itu jalan belakang, dia depan. Nak cerita sifat Nabi Musa itu amanah. Amanah, mana jujur. Sebab kalaulah perempuan dari depan jalan, angin tiup, macam mana? Bila angin tiup, baju besar, nampak apa? Boleh bayangkan? Jangan bayang. Baju besar, angin tiup, nampaklah bentuk badan. Maka peristiwa angin tiup itu akhirnya, kau belakang biar aku yang depan. Okay? Beritahu je jalan tu, walaupun patut dia yang tunjuk jalan tu, yang di jalan depan. Tapi pasal kes angin tiup itu nampak bentuk badan, akhirnya dia kata biar aku depan, kau belakang, tapi kau tunjuk daripada belakang. Mana konanya, belok jalan tu, kanan kiri terus. Petunjuk, walaupun dia yang menunjukkan, tapi dia belakang. Tu tadi, mana lelaki tadi, Nabi Musa menjaga amanah tadi. Amanah, terutama amanah apa? Mata lah. Sebab itu dalam hadis ini, dua mata itu zinanya ialah melihat. Kata Nabi dalam hadis lain, an-nazrah sahmun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan satu panah dari panahan iblis. Pandangan. Panah dari panahan iblis. Sebab dari mata turun ke mana? Jijam dulu. Pandai jijam dulu. Hati je. Dari mata hati. Jarang daripada hati ke mata. Mata dulu. Lecunnya. Kan baru jatuh ke hati.
Okay, mata tu. Sebab tu dia panah daripada panahan iblis. Maka zina mata itu ialah kesilapan ataupun zina mata tadi ialah melihat. Jadi sebab itu disuruh menundukkan pandangan. Tapi jangan keluar surau kan tunduk aja tiang pun langgar. Tu orang kata gila pula. Okay? Mana tengoklah keadaan itu agak-agak rasa macam nak berselisih dengan perempuan. Maka kita tunduk sikit pandangan itu, masih lagi melihat ke depan tadi. Okey. Baik, kemudian wal uzunani zinahuma al-istima'. Dua telinga kata Nabi zinanya apa? Al-istima', mendengar, pendengaran. Mendengar apa? Mendengar benda-benda yang kita kata diharamkan. Itu zina bagi telinga. Okey, kita berhenti sekejap azan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, sambung sikit lagi. Wal uzunani zinahuma al-istima'. Dua telinga zinanya ialah mendengar, istima'. Mendengar apa? Mendengar benda-benda yang haram untuk didengar. Apa yang haram untuk didengar? Haram yang apa yang didengar, haram juga apa yang kita berkatakan. Kita ditegah berkata apa? Berkata yang tidak elok. Mengumpat, mengeji, mencaci, menghina, termasuk istilah sekarang mencarut dan sebagainya. Apa yang haram diperkata, haram juga diperdengar. Jadi itu antara ujian ataupun zina bagi telinga, kedua-dua telinga itu. Jadi maknanya macam mana cara nak menjaga telinga? Senang ke susah? Susah juga kalau nak kira-kira. Okay. Sebab kemana-kemari kadang-kadang kita selalu saja mendengar benda-benda yang lara, yang sia-sia contohnya. Okay. Jadi ada tidak kita kena pandai menjaga, mengawal telinga itu. Sebab itu kita disuruh agar sentiasa melakukan ibadah, amal soleh, terutama solat 5 waktu sehari semalam. Okay. Jadi mudah-mudahan solat yang kita lakukan antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak itu antara satu solat ke satu solat, Jumaat ke satu Jumaat, Ramadan ke satu Ramadan, yang Nabi sebut di dalam hadis yang sahih, menghapuskan dosa-dosa itu. Selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu antara kaedah penyucian dalam menjaga dosa-dosa yang mungkin seperti telinga yang tak dapat kita nak elakkan. Okay? Kemudian dosa lidah wal lisan zinahu al-kalam. Lisan, lidah, zinanya ialah tentang berkata, sama tadi. Telinga mendengar, lisan berkata, seperti yang saya sebut tadi. Tangan, tangan zinanya al-batash. Okey, tangan zinanya ialah al-batshu, batash, memegang. Pegang apa? Pegang benda-benda yang haram. Zinanya. Apa benda-benda yang haram? Kita boleh menong-menong dan kita fikirkan. Apakah benda-benda yang haram untuk dipegang? Kalau pada sudut tubuh badan wanita itu, kalaulah melihatnya pun menjadi haram, pegang lagilah haram. Tadi tangan tadi. Terutama banyak sekarang ini orang-orang yang belum berkahwin, belum bernikah, couple kita kata. Boyfriend, girlfriend, pegang tak tangan tadi contoh. Tadi pegang, suka-suka pegang. Itu antara kita kata zina ataupun dosa kepada tangan yang boleh dilakukan tadi. Kemudian warijlu zinaha al-khuta. Rijlu tadi tangan, kemudian kaki. Zinanya, dosanya apa? Al-khuta, langkah. Ke mana kaki kita melangkah? Kaki kita bawa diri kita ke mana? Zinanya, dosanya apa? Langkahan itu. Alhamdulillah hari ini, sekarang ini kita berada di surau, mana kaki kita berjaya membawa kita ke satu tempat yang diridai, disukai oleh Allah. Okay. Alhamdulillah hari ini sekarang malam sikit kan belum tentu. Esok belum tentu juga. Boleh jadi langkah-langkahnya ke tempat lain, boleh jadi. Okay. Ini ujian ataupun percobaan bagi langkahan ataupun kaki tadi. Okay. Sebab itu dalam ayat lain
Allah kata kaki itu menjadi saksi ke atas apa yang kita lakukan. Al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tangan, mulut tertutup. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Bukan sekadar langkahan tadi, bahkan dia menjadi saksi bawa kita ke mana arah yang kita tuju, terutama sewaktu kita hidup tadi. Okey. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Okey. Yang menjadi raja dalam diri kita tidak lain dan tidak bukan ialah qalbun, hati ataupun jiwa. Kadang-kadang kita panggil jiwa, hati ataupun jantung. Okey. Hati akan membayangkan, yahwa wa yatamanna, kata pengarang, akan membayangkan atau berangan-angan. Yahwa, hawa, nafsu, bernafsu, membayangkan dan berangan-angan. Angan-angan yang didatangkan tadi daripada kepala akal kita. Okay? Maka hati tadi dia boleh bayang dan boleh berangan-angan. Angan hati, okay, bahaya juga. Wa yusaddiqu zalika al-farju wa yukadzibuh. Lalu kemaluan yang akan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Dalam bab kita kata perhiasan di sini antara lelaki dan perempuan, semua anggota-anggota tadi memainkan peranan. Bermula daripada mata tadi yang disebutkan akhirnya jatuh ke hati. Okay, maka yang membenarkan atau yang mendustakan ialah faraj, kemaluan itu. Kalau berjaya elak daripada zina, alhamdulillah. Bimbang tidak berjaya elak. Bimbang saja tidak berjaya lari daripada perbuatan zina itu. Wal niyazbillah min zalik. Sebab itu di dalam satu hadis Nabi sebut dalam bab pernikahan, dua hikmah nikah yang Nabi sebut. Saya nak kaitkan dengan faraj, kemaluan di situ. Kata Rasulullah apa? Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekumpulan remaja pemuda, kata Nabi. Nabi berkata kepada sekumpulan remaja pemuda, siapa di kalangan kamu yang berkemampuan, falyatazawwaj, maka berkahwinlah, bernikahlah. Sebab dua hikmah nikah di situ. Pertama, fa innahu aghaddu lil basar, yang kedua wa ahsanu lil faraj. Dua hikmah pernikahan. Pertama, kata Nabi, bila bernikah akan menundukkan pandangan. Dan yang kedua, menjaga kemaluan. Pandangan tertunduk, kemaluan pun terjaga. Dua anggota inilah yang kita kata terselamat daripada boleh melakukan zina tadi. Hikmah pernikahan. Okay. Sebab bila keluar rumah, andai kata ternampak wanita lain yang disebutkan ajnabiyah tadi, sehingga kata Nabi balik dan datangi isteri tadi. Sebab apa yang ada pada wanita ajnabi tadi dengan isteri tadi sama tak? Sama. Pelik kalau tak sama, sebab perempuan juga. Okay. Apa yang ada pada orang perempuan yang kita nampak di luar, yang kita tertarik tadi, sama juga apa yang ada pada isteri tadi. Sebab itu menundukkan pandangan dan jaga kemaluan tadi daripada zina. Jadi wa yusaddiqu zalikal farju wa yukadzibu. Jadi yang membenarkan tadi kata Nabi dan mendustakan tidak lain dan tidak bukan ialah anggota yang dinamakan al-farju, faraj atau kemaluan itu tadi. Okey. Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat dalam suatu kupasan yang lain. Okay. Kalau yang di bawah-bawah ini saya ingat tentang beberapa keadaan yang lain sedikit daripada tadi. Saya ingat macam tak sempat nak bercerita sebab tengok saat itu kurang lebih 3-4 minit lagi. Okay. Jadi saya nak simpulkan. Boleh sambung kemudian Haji Jamlul baki yang macam hari itulah. Janda tak sempat cerita yang hari itu. Sempat cerita anak yatim. Sebab saya ingat tak sempat nak bercerita tentang apa lelaki tampan tanpa keperluan syar'i. Tengok pada kita lelaki, tengok lelaki tampan, nak jaga juga. Okay? Orang panggil apa? Orang panggil jambu, Haji Sujak. Bahaya juga. Baik, itu kita tangguh sekejap. Sebab saya nak simpulkan dengan dua perkara yang ada kaitannya pada malam ini, iaitu berkhalwat tadi dengan wanita ajnabi dan juga
larangan bagi isteri tadi mencerita, tadi dah sebut sikit, cerita larangan isteri menceritakan kecantikan wanita lain kepada suami. Jadi mana orang perempuan kena ingat, tak boleh nak bercerita tentang kecantikan kawannya ke, saudara dia ke, kerabat dia ke, adik-beradik dia ke kepada suami dia. Terutama yang memang cantik, yang memang hebat. Bang, kakak saya gini, payah. Takut malam bila dia bersama isteri, dia membayangkan wajah perempuan lain itu. Bimbang. Waliyazbillah min zalik. Bimbang, boleh berlaku seperti itu. Justru bila dia ternampak kehebatan wanita lain itu, jangka dia boleh menjadi mungkin sehebat wanita itu juga untuk diri dia bagi melayani suami tadi. Maka jangan sesekali bercerita tentang kehebatan atau kecantikan itu kepada suaminya tadi. Larangan, disebutkan sini larangan, maka jangan buat. Sebab boleh mendatangkan bahaya ataupun fitnah kepada suami itu. Baik. Saya nak simpulkan di sini jemaah yang dirahmati Allah, terutama tentang aurat tadi, ataupun aurat kaitannya tadi bersunyi-sunyian, berkhalwat dengan wanita asing. Dalam kesimpulan ini khususnya tentang aurat disebutkan dalam kenyataan-kenyataan yang lain oleh ulama, maka membuka aurat itu adalah lebih banyak rosak atau buruk dan kemusnahan lebih banyak daripada kebaikan. Membuka aurat, mendedahkan aurat, sedang cakap buka tutup. Sebab itu pemakaian wanita kalau dapat jangan terlalu ketat, nampak bentuk badan tadi. Jangan terlalu jarang kainnya, telus, tembus, nampak pakaian dalam. Itu antara perkara benda-benda yang perlu dijaga. Terutama suami kalau dia telah bersuami. Ini suami memainkan peranan dalam memilih pakaian pasangan ataupun isteri tadi. Dan antara keburukan disebutkan apa keburukan? Keburukan dalam mendedahkan aurat. Bila aurat terdedah, maka timbul perkara tadi, isu berkhalwat, bersunyi-sunyian. Keburukan umpama disebutkan wanita membuka aurat. Keburukan wanita buka aurat, pertama, timbulnya fitnah bagi wanita yang mendedahkan tubuh dan auratnya untuk dipandang dan dinikmati oleh orang lain. Sebab itu suami yang membiarkan isteri tadi auratnya terbuka tatkala keluar rumah digelarkan dayus tadi. Sebab dia biar isterinya tadi, dia membenarkan lelaki lain untuk melihat kecantikan tubuh badan isterinya itu. Jadi perbuatan suami itu adalah tidak elok, tak sesuai. Bahkan digelarkan sebagai dayus tadi. Dan disebutkan sesungguhnya dia telah menggali lubang kecelakaan bagi dirinya sendiri, perempuan tadi. Dia telah menggali lubang kecelakaan bagi dirinya sendiri. Dan tentu sahaja hal ini merupakan suatu kejahatan dan kehancuran. Jadi maknanya orang-orang perempuan kena ingat perkara itu perlu diberikan penekanan. Diri sendirilah perempuan, di samping lelaki juga memainkan peranan agar perkara itu tidak berlaku. Jadi senang kata dalam bab ini ada satu ta'awun, kerjasama yang baik antara suami dan isteri. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan perkara ini dalam surah An-Nur ayat 31. Jadi orang perempuan boleh merujuk selepas ini surah An-Nur ayat 31, panjang ayat itu yang bercerita tentang perempuan. Saya ambil sedikit poinnya di situ. Kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi maksudnya apa? Disebutkan Allah dalam tadi permulaan ayat 31 surah An-Nur. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah orang perempuan tadi mereka ni menampakkan, jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Jangan menampakkan perhiasan. Perhiasan ni benda-benda yang kita sebut orang lelaki tengok seronok, perhiasan. Sebab itu dalam hadis lain kata Nabi, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Dunia seronok tak tengok dunia? Seronok, perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia kata Nabi, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, isteri yang salihah.
Itulah sebaik-baik perhiasan dunia. Jadi sebab itu jangan menampakkan perhiasan tadi kecuali apa yang biasa nampak. Okey. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan dalam ayat ini juga Allah suruh hendaklah mereka tadi perempuan menutupkan kain tudung ke belahan dadanya. Tudung itu dipakai sampai melepasi dada, tutup. Ini dalilnya surah An-Nur ayat 31. Ayat sekarang mudah faham tudung labuh lah. Ayat sekarang mudah faham. Takut tak faham-faham macam mana nak labuh. Nak pakai tutup belahan dada. Okey, tudung labuh. Jadi sebab apa? Sebab dada itu ialah antara perhiasan yang paling hebat pada wanita. Pada wanita antara perhiasan selain faraj tadi ialah dadanya itu. Sebab itu antara yang perlu ditutup. Terutama orang yang perempuan yang mempunyai kecantikan pada sudut itu. Maka dia tidak boleh buka untuk ditayang-tayangkan. Maka orang lelaki kalau tengok akan menyeronokkan dia. Kalau dia tak seronok tu pelik lelaki tu. Something wrong happen pula pada dia. Okay? Jadi menyeronokkan, menggembirakan. Sedangkan dalam Quran tadi Allah sebut ayat lain wala taqrabu zina. Jangan menghampiri zina. Orang lelaki kadang-kadang cuba menundukkan pandangan, menjauhi zina itu. Tetapi malangnya tadi tidak ada kerjasama pada tubuh badan tuan wanita itu sendiri. Mereka pula menampakkan perhiasan, terutama pada anggota-anggota yang agak sensitif itu. Jadi sebab itu, maka dalam bab menutup aurat itu perlu sangat-sangat dijaga dan tidak mendedahkan bahagian-bahagian yang sangat menarik minat orang lelaki khususnya kepada pandangan itu. Okey, baik, itu pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat saya berikan, dah habis dah, masa kecederaan ni. Baik, timbulnya fitnah di kalangan lelaki yang tertawa dengan kecantikan wanita. Timbulnya fitnah di kalangan lelaki yang tertawa seronoklah dengan kecantikan wanita. Kesannya akan menimbulkan persekintaan, cemburu buta, perkelahian dan seumpamanya disebabkan oleh aurat wanita. Di situ timbul. Pertama dalam contoh tadi yang saya berikan, bila balik kampung, serumah dengan ipar duai balik kampung, jumpa kaum kerabat. Kadang-kadang kita berjumpa orang lelaki dengan wanita yang bukan mahram. Jadi kalaulah tidak diberikan pendekatan yang baik ataupun penekanan yang utama dalam khususnya isu aurat itu, maka sesama lelaki juga akan timbul perkelahian. Okay? Mungkin ada satu orang lelaki perasan satu orang lelaki lain terlalu kerap melihat isterinya, contoh, atau terlalu kerap melihat adik perempuannya, terlalu kerap melihat kakaknya. Kenapa? Sebab tadilah tidak mustahil wanita yang kerap dilihat itu mendedahkan kecantikan atau auratnya tadi. Maka di situlah disebutkan timbul fitnah di kalangan lelaki yang seronok dengan kecantikan wanita. Memang hakikatnya lelaki akan seronok tengok wanita. Kalau lelaki seronok tengok lelaki, itu akan datang kita cerita. Itu akan datang. Sama juga perempuan yang seronok tengok perempuan, pelik. Jadi jamlah. Lumrah tabiat hakikat manusia, dia akan seronok tengok lelaki perempuan, perempuan lelaki. Hakikatnya begitulah. Maka sebab itu nak menghilangkan fitnah itu, maka sewajarnya ketua keluarga ataupun suami tadi memainkan peranan penting agar sentiasa memberikan peringatan kepada golongan-golongan yang mudah terdedah kepada fitnah ini, agar sentiasa menjaga maruah mereka. Maruah itulah yang perlu dijaga daripada pandangan mata-mata jahat yang berada di sekeliling mereka. Dan dengan terjaganya keadaan itu, pasti akan timbul satu istilah yang saya ingat semua orang suka, semua orang inginkan wujud dalam keluarganya, iaitu istilah baiti jannati, rumahku syurgaku. Wallahu alam. Saya ingat cukup sekadar itu perbincangan kita pada malam ini, jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah akan datang kita habiskan tajuk yang tak sempat untuk kita bercerita, iaitu larangan memandang lelaki yang tampan tanpa keperluan syar'i. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang disebutkan pengarang dapat manfaat pada kita untuk diamalkan dan disampaikan kepada yang lain-lain.
Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.